إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk membincangkan kitab Minhajul Abidin. Yang kedua, alhamdulillah juga kita sekarang ini sedang berada dalam suasana pilihan raya dan kerajaan negeri sudah bubar. Sekarang yang ada caretaker. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai pengundi yang bertanggungjawab untuk menyerahkan pimpinan negeri ini kepada orang-orang yang bertanggungjawab, yang mampu untuk memimpin umat ini untuk mencari keridhaan Allah, insya-Allah. Jadi kita sambung pelajaran kita. Saya kehilangan penanda ni. Soal apa? Ya? 18. Ada pun batasan. Ada pun ya. Masih lagi dalam aqabah yang pertama. yakni aqabatul ilmi wal ma'rifah. Aqabah dengan maksud ialah halangan, kekangan yang dapat merosak dan mencacatkan hakikat ibadah kita kepada Allah. Antara perkara yang boleh mencacatkan ibadah kita, pengabdian kita ialah sangkut masalah soal ilmu dan ma'rifah. Kita dah bincangkan hari itu tanggungjawab ilmu ni yang berkait dengan fardu ain dalam bidang-bidang yang wajib kita pelajari. Hari ini kita sambung, adapun batas atau had wajib bagi tiap-tiap ilmu yang tiga tadi, fiqh, tauhid dan tasawuf. Fardu ain dalam ilmu tauhid ialah sekadar kamu dapat mengetahui tentang pokok-pokok agama Islam, iaitu mengetahui tentang kenabian, mengetahui tentang ketuhanan Allah, kenabian dan mengenai mahsyar. Dirangkumkan tentang asas ataupun pokok-pokok tauhid itu ialah tentang ketuhanan Allah, tentang kenabian yang membawa risalah, dan hari pembalasan, yakni mahsyar, hari kiamat. Paling kurang 3 asas besar dalam tauhid ini dapat kita fahami dengan ilmu, dengan pengajian. Maksudnya belajar secara formal untuk memenuhi syarat fardu ain. Ya. Yang mengenai ketuhanan ialah wajib mengetahui bahawa engkau mempunyai Tuhan yang wajib disembah. Sebab kita mengetahui matlamat kita diciptakan oleh Allah ialah
untuk jadi hamba dan melaksanakan tugas-tugas perhambaan yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebut tujuan dan matlamat diciptakan manusia dan jin adalah untuk menyempurnakan proses menjadi seorang hamba yang melaksanakan tugas-tugas perhambaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib diketahui dengan jelas Tuhan yang wajib disembah. Dan penyembahan itu dipanggil ubudiyah, perhambaan. Zat yang mengetahui segala sesuatu dan maha berkuasa, berkehendak, maha hidup, maha berfirman, maha mendengar, maha melihat dan maha esa. Itu sifat-sifat ketuhanan Allah yang maha segala-galanya. Dia maha mengetahui, maha berkuasa dan seumpamanya. Bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Dalam istilah tauhid dipanggil Allah itu bersifat dengan segala sifat-sifat istighna. Istighna ni dia tak perlu pada yang lain. Itu sifat kaya Allah Ta'ala, sifat istighna. Adapun hamba ni sifat dia iftiqar. Lawan pada istighna itu ialah iftiqar dalam bahasa tauhid. Iftiqar ni dia daripada perkataan faqir. Maka lahir perkataan faqir, faqara, iftaqara, iftiqar. Berhajat kepada pihak lain. Sedangkan Allah dengan sifat istighna-nya, maha kaya. Dia tak perlu kepada bantuan dan bersandar kepada pihak yang lain. Itu maksud Allah yang bersifat maha-maha itu tadi, dia bersifat maha sempurna dengan sifat-sifat istighna dia. Maha suci dari segala kekurangan. Dalam falsafah Greek, dia kata Tuhan berkuasa penuh menciptakan alam ini. Tetapi dia tidak dibiarkan alam ini ditadbir oleh manusia, bagi dia leceh. Kan? Itu satu tanggapan kefahaman tentang ketuhanan dalam falsafah Greek. Salah satu disiplin yang ada dalam falsafah Greek ialah tentang ketuhanan. Ya, ketuhanan yang berdasarkan akal, yakni falsafah. Tak tepat ya. Baik. Allah bersifat maha suci daripada sebarang kekurangan. Maksudnya tak boleh ditempelkan kekurangan-kekurangan yang tergambar dalam pemikiran manusia. Kekurangan itu dimiliki oleh Tuhan. Tak layak. Ini masih lagi dalam konteks memahami fardu ain tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tidak ada, dan dari apa-apa yang menunjukkan kebaharuan. Ini bahasa istilah tauhid lama. Dalil wujud Allah itu ialah baharu segala alam. Baharu itu maksudnya makhluk. Selain daripada Allah ni, yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk. Makhluk dalam bahasa Arab khalaqa, jadi makhluk maksudnya yang dicipta. Jadi selain daripada Allah adalah makhluk. Dia nak beritahu itu. Jadi tidak ada dan dari apa-apa yang menunjukkan kebaharuan. Maknanya tidak mempunyai ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh makhluk. Itu Allah Ta'ala. Seperti asalnya tidak ada, kemudian ada. Itu makhluk. Syamsuri lahir tahun 60. 60 ya? Sebelum tahun 60 tak ada kan? Maksudnya kejadian makhluk yang bernama Syamsuri, dia tak ada sebelum dia lahir. Dia lahir tahun 60, tahun 50 dia tak ada. Maksudnya itu perbezaan yang sangat ketara antara kejadian makhluk dengan sifat wujud Allah Ta'ala. Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Antara sifat kekurangannya yang ada pada makhluk ialah tak ada sebelum dia wujud. Allah tidak. Dia wal awwal wal akhir. Bersifat qadim, kekal. Dia yang mula, dia yang akhir. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Itu sebahagian daripada skop tauhid tentang Allah yang wajib kita ketahui untuk menyempurnakan fardu ain dalam
tauhid. Hal ini walaupun sudah berjalan ribuan tahun tetap dikatakan baharu. Maksudnya makhluk lah. Baharu tu istilah dulu. Jadi istilah baharu ni merujuk kepada makhluk yang diciptakan. Ada punca sumber kejadiannya. Masih lagi dalam keterangan berkait dengan tauhid. Allah bersendiri dalam sifat qidam dan baqa. Allah bersendiri dalam sifat qidam dan baqa. Qidam ni apa? Sedia ada. Nak cari punca, orang kata sungai Nil tak ada punca. Ya sendiri. Ya ke? Mana boleh kan, mesti ada punca kan? Paling kurang terasak tepi bukit, keluar dari dalam bukit tu punca sungai Nil. Setiap makhluk mesti ada punca. Asal tempat dia, mambak dia timbul. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, dia bersendiri. Qidam. Dia tidak memerlukan kebesaran untuk wujud. Dia dah ada. Dan Allah bersifat baqa. Baqa ni kekal. Baqa artinya kekal. Dia tidak menerima kebinasaan. Lupus tak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk kullaman 'alaiha fan. Semua yang ada ni akan binasa. Kita kata itu malaikat yang tukang cabut nyawa ni Israel. Dah habis cabut nyawa makhluk, akhirnya dia cabut nyawa dia sendiri. Sebab tak kekal, ya. Sedangkan Allah bersifat baqa. Jadi memahami sifat-sifat ketuhanan Allah ni penting. Dia membentuk satu keyakinan dalam diri dan melahirkan akhlak yang mahmudah. Ya, melahirkan satu keyakinan yang nama dia iman dan membentuk akhlak yang mahmudah. Akhlak yang terpuji yang dikehendaki oleh Allah yang wajib ada pada diri seorang yang beriman. Sebab apa Allah bersifat bersendirian, qidam dan baqa dan kekal? Kerana yang selain daripada Allah mesti ada permulaan dan penghabisan. Ini macam belajar tauhid lah pula kan. Tak apalah, kita refresh balik lah. Tunjuk ke belakang. Itu sekurang-kurangnya selayang pandang sukatan fardu ain dalam bab tauhid. Kau jelas ya perbahasan itu. Jangan hilang punca. Dan wajib mengetahui dan meyakini bahawa Sayyidina Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya yang selalu benar dalam segala ucapan dan keterangan-keterangannya mengenai akhirat seperti mengenai nikmat kubur dan seksanya dan sebagainya. Bahagian iman yang kedua dalam syahadatain ialah Muhammadur Rasulullah. Masuk dalam prinsip keimanan. Beriman kepada Rasulullah sebagai Rasul yang dilantik. Dia adalah mempunyai sifat-sifat basyariah. Sifat-sifat sebagai seorang manusia. Apa yang ada pada manusia, itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia insan pilihan yang dilantik oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Di sini kesilapan orang Syiah. Dia percaya pada Rasulullah, tapi dalam masa yang sama dia meletakkan Sayyidina Ali itu mempunyai sifat-sifat Tuhan. Ini silap orang Syiah. Untuk menutup penyelewengan mereka ni, mereka meletakkan aliran mazhab mereka ni atas nama agama. Tapi isi kandungan yang ada dalam prinsip-prinsip dan usul dalam i'tiqad orang Syiah ni inhiraf, menyeleweng. Dan ada satu kajian, kalau kita nak nilai lah Syiah ni dari segi akidah, sejarah pertembungan Islam di zaman Sayyidina Umar dengan kerajaan Parsi. Kenapa perang?
sejarah itu berulang hari ini. Parsi yang diwarisi oleh Iran itu naik balik. Ya. Dulu kuasa besar ialah Parsi dan Rom. Sekarang ni frame tu datang balik. Memanglah kuasa besar yang dinamakan Rom hari ini di belakangnya deep state tu dipegang oleh Yahudi. Dia merangka. Dia tak mampu untuk bersendirian berdepan, bertembung dengan kekuatan Islam ni. Dia guna proksi. Proksi itu ialah Syiah. Proksi mereka ialah Syiah. Dan Syiah ni mewakili roh kerajaan Parsi dulu. Ya. Tapi mereka memakai topeng agama. Itu sebab untuk menghalalkan tindakan mereka, nampakkan agama itu dalam masa yang sama. Inilah golongan yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah golongan yang bermazhab yang mengkafirkan Umar bin Al-Khattab, yang mengkafirkan Utsman. Semua tindakan ini lahir daripada keimanan dan kepercayaan mereka. Daripada prinsip akidah mereka yang telah diubah suai atas nama Ali. Itu sebab kita tengok dalam YouTube di Husainiyah tu, di surau-surau ataupun tempat center orang Islam tu tulis Ya Husain. Ya Husain tu Syiah ni, Ya Husain tu maknanya dia seru seolah-olah dia dengan Tuhan tu dekat-dekat lah. Macam itulah Ya Husain. Penyelewengan yang berlaku dalam Syiah ni bertitik mula daripada penyelewengan yang berlaku dalam Tauhid. Sampai satu tahap Ali memiliki ciri-ciri ketuhanan. Ali sepatutnya menerima wahyu sampai ke tahap yang hulu tu, yang ekstrim tu, bukan Muhammad. Tu jauh lagi dia tu. Jauh lagi dia tu. Dan kita lihat sekarang ni pusingan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pusingan sejarah tamadun ni berputar balik. Sekarang frame antara blok barat dulu dengan Islam ataupun kerajaan Rom dengan Islam dulu, Rom dan Parsi, hari ni datang balik. Parsi diwakili oleh Iran. Dengan akidah mereka yang sudah inhiraf, yang sudah menyeleweng, tapi mereka top up lahiriah nampak macam agama. Buktinya tuan-tuan, ni pergi lebih jauh kan. Dengan Syiah ni kita tak boleh sangka baik. Ada lebay Malaysia ni kata Syiah ni sebahagian daripada Islam. Hati-hati, kena hati-hati kan. Ada lebay Malaysia buat sermon macam tu kena hati-hati. Sebab dia masuk fiqh dallah, fiqh yang tak boleh terima. Sekarang ni kita lihat, kalau tengok map di dunia ni, peta, Syiah ni sudah mengambil peranan Parsi dulu. Iran, dia tidak pernah jujur dalam sikapnya terhadap umat Islam, khususnya orang Arab. Oleh kerana itu kita lihat Iran yang dipelopori oleh Amerika dalam perang Iran-Iraq selama 8 tahun tu, gagal berhenti, tak mampu menawan Iraq. Mereka menggunakan strategi lain yang dibantu oleh kuasa barat dan Yahudi. Akhirnya Iraq jatuh, Saddam Hussein digulingkan, dan hari ini di Iraq memang fully control tu Iran, Syiah. Kuasa penentu di Iraq sekarang ialah Syiah. Dan ini yang berlaku di Syria. Syria dikuasai oleh Syiah.
pada hari sujud sejarah, Syiah Syria tu bukan Syiah yang diiktiraf oleh Syiah. Dia Syiah Alawi. Kalau di Turki dia panggil Alevi. Alevi ni pengaruh dia besar. Antara yang pendukung Alevi ni yang pernah datang ke Malaysia, yang pernah jadi Menteri Kanan Erdogan ialah Daud Oglu. Daud Oglu tu adalah Alawi. Alawi ni furu' Syiah. Sepakat umat Islam, mazhab Alawi ini adalah kafir yang dimonopoli oleh Syiah Syria, Syiah Alawi. Sekarang ini Bashar Assad. Walaupun mereka tidak mengiktiraf dari segi prinsip akidah sesama mereka, tetapi oleh kerana dia Syiah, mereka sanggup bekerjasama bersekongkol untuk menguasai Syria. Dan Syiah juga sudah menguasai Yaman. Dulu dipanggil Syiah Zaidiyah, tetapi dia menukar aliran Syiah Zaidiyah tu kepada Syiah Imamiyah. Dulu Syiah Zaidiyah ni di Yaman dikenali sebagai, dia tak panggil Syiah, dia panggil Hausi. Hausi itu ialah Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Tapi hari ni dah bertukar, dia dah berwalak kepada Syiah Imamiyah di Tehran. Apa negeri tu? Iraq, Syria, Yaman. Satu lagi Hizbullah di Lubnan. Sejarah ni tuan-tuan. Mereka sekarang ni sedang mengambil peranan Parsi dulu. Mereka mengembang-gemburkan musuh mereka ialah Israel. Apa pun dia tak buat untuk memerangi Israel. Syiah kan. Dia berlakon banyak acah-acah adalah. Tapi sebaliknya di belakang mereka berpelukan dengan Yahudi dan Amerika. Di Tehran sendiri tuan-tuan, pelaburan Amerika ni di Tehran $1 billion ya. Kalau musuh tak payahlah menego. Tak. Ya. Tidak cerita tadi tuan-tuan, asas bermulanya penyelewengan dalam mazhab Syiah ini ialah bertitik tolak daripada akidah. Sebab akidah ni penting tuan-tuan ya. Sebab orang dia bina doktrin Ahlul Bait ni itu sebagai pemangkin lah untuk mempengaruhi orang-orang dia. Ya. Ada majlis-majlis doktrin dia tu, dia tanam tentang Ahlul Bait tu sampai menangis-nangis kan. Itu salah satu kaedah dia menanamkan keyakinan bahawa Syiah ni didukung oleh Ahlul Bait. Ya. Kita nak ambil contoh tadi, bila berlaku kesilapan dan penyelewengan dalam asas-asas akidah, dia akan membentuk jalaran kesesatan yang luar biasa. Jadi itu sebab dalam konteks pelajaran kita ni, Imam Ghazali meletakkan highlightkan balik soal fardu ain dalam tauhid ni sangat pun penting. Tauhid ni tuan-tuan perlu kita belajar secara formal betul, supaya kita dapat meletakkan asas keyakinan kita pada agama ni berdasarkan tauhid. La ilaha illallah menjurus terus kepada kefahaman kita kepada Allah tentang zat dia, tentang sifat dia, tentang asma' dia, tentang af'al dia, tentang uluhiyah dia, tentang rububiyah dia. 6 ciri itu jelas supaya tidak ada kekaburan atau unsur-unsur luaran dipanggil dakhil yang masuk merosakkan hakikat akidah atau tauhid yang kita fahami. Antara tadi menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia hadim dan baqa kekal. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Kemudian wajib beriktikad, wajib mengetahui beberapa masalah yang diiktikadkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan golongan terbesar pengikut Nabi yang masyhur, yang disebut sebagai As-Sawadul A'zam, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini
dan diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga fatwa-fatwa negeri. Di segi akidah, Ahlussunnah wal Jamaah ialah bersandar kepada aliran akidah yang dibawa oleh Abu Hasan Abu Musa al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang di Malaysia khususnya dan di Nusantara amnya. Dan fiqahnya bersandar kepada 4 mazhab, ya. Dulu dia ditambah 5, ini mazhab Zaidiyah. Zaidiyah yang mu'tadil. Satu lagi mazhab yang tak masyhur tempat kita ialah Ibadhi yang ada di Oman. Oman dia tak pakai mazhab yang 4, dia pakai mazhab Ibadhiyah. Ya, Ibadhi ini dia bersandar usul akidahnya kepada tabi'in. Ibadhi dia lain sikit, di Yaman, di Oman ni dia lain sikit, ya. Tapi masih lagi termasuk kalau fatwa Al-Azhar memutuskan bahawa Ibadhi adalah daripada Ahlussunnah wal Jamaah, Ibadhiyah. Dan golongan Aswadul A'zam ini atau Ahlussunnah wal Jamaah inilah yang terbesar. Kalau di sebelah Lubnan tu ada golongan macam Syiah juga, dipanggil Drus. Drus ni lebih kurang macam Alawi juga. Dia ada upacara agama dia. Dia kata dia Islam. Dia kata dia semayang. Tuhan dia Allah. Tapi dia ada upacara-upacara dan keyakinan akidahnya berbeza dengan kita, ya. Drus, ya. Drus ni dia pro Israel lah. Itu antara sudut perkembangan yang ada tentang aliran-aliran golongan yang memegang akidah ini untuk perbandingan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam ahli sunnah ada golongan mengenai ilmu syariah. Ada Hanafi, ada Maliki dan ada Syafi'i dan Hanbali. Ini di sudut fiqh. 4 mazhab. 4 mazhab ni adalah aliran mazhab yang ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Apa tadi? Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. 4 aliran mazhab yang ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita di sini dalam lingkungan itulah, ya. Apapun pendapat dalam aliran mazhab ni, dalam syariat, dalam fiqh, kita bersandar pada 4 mazhab ni. Kalau di Malaysia pegang 4 mazhab ni. Dia ada di sana ada mazhab Zahiri. Malaysia tak pakai mazhab Zahiri, ya. Mazhab Zahiri dia ambil zahir ayat dan zahir hadis dia. Di Malaysia tak pakai, kan. Kalau ada reserve dulu, tak tepi dulu. Kita pakai yang 4 ni, kan. Yang 4 ni pun kita huru-hara nak fahamkan. Jangan 4. Yang mazhab Syafi'i ni pun kita tak tahu punca, kan. Usul Syafi'i ni apa? Itu pun kita huru-hara. Ni kan pula nak kaji mazhab yang 3 lagi. Lebih baik kita berpegang kepada mazhab di sudut syariatnya, di sudut fiqahnya, kita berpegang kepada 4 mazhab ini. Dan yang dominan yang diisytiharkan di Malaysia, kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Ada pula aliran mempertikaikan keputusan ini. Zaman Nabi ada mazhab ke? Ini semua ngepet ni, kan. Orang Melayu nak faham Quran, hadis direct tu mana ada? Baca Quran pun tak menurih, nak ambil fiqh daripada Quran. Kan? Ikutlah mazhab tu. Kita tak ada kemampuan nak nakal hukum daripada Quran dan hadis. Ulama ambil, keluarkan hukum daripada Quran, kita pakai. Itu maksudnya kita ittiba', ikut mazhab Imam Syafi'i. Lebih selamat dalam memelihara kesatuan agama kita. Dalam mazhab fiqh, kita diisytiharkan di Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan, mazhab fiqh kita Ahlussunnah wal Jamaah ialah mazhab Syafi'i, kan. Ada kawan-kawan budak-budak balik daripada Europe, semayang tangan lurus ke bawah, kan.
Orang Malaysia ni dia lain sikit. Tengok lainnya saya semayang kan, sasik budak ni kan. Padahal kawan tu ikut mazhab Maliki. Jangan mudah-mudah nak alih-alih tu, sebab akan timbulkan fitnah. Kan? Ikutlah yang ada tu. Atuk kita mungkin moyang kita ikut buat tu, ayah kita ikut jelah. Jangan tunjuk apa ambil cakap banyak-banyak nyusahkan orang ni kan. Ikut apa yang ada ya. Okey. Seterusnya, dan tidak ada mencela antara satu dengan yang lain. Sebab diinsafi bahawa soal ijtihad dasarnya dugaan yang kuat. Jadi dalam persoalan perbezaan pendapat dalam mazhab ni benda yang adi, biasa, tak ada masalah. Dalam bab apa sekalipun yang melibatkan syariat ataupun melibatkan fiqh, perbezaan pendapat dalam fiqh ini adalah benda yang dianggap boleh diterima. Sebab fiqh ni berdasarkan nas, berdasarkan ijtihad. Maksud ijtihad tu disebut di sini dasar bahawa soal ijtihad dasarnya ialah dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat ni apa dalam istilah fiqh? Mazannatus shawab. Mazannatus shawab ni, ambil satu contoh. Aula mastumun nisa. Yang membatalkan wuduk ni, Quran kata la mastumun nisa. La masa tu kalimah Arab asalnya mempunyai banyak makna. Bila dia mempunyai banyak makna, 2-3 makna, lahirlah tanggapan mazannatus shawab. Tanggapan pada ayat itu di kalangan ulama mazhab Syafi'i kata la masa tu la mastumun nisa. Sentuh itu maksud dia sentuh kulit dengan kulit tanpa lapik. Itu kefahaman kalimah la masa tu di kalangan Syafi'iyah. Di kalangan Ahnaf, Hanafi, au lamastumun nisa, maksud sentuh itu ialah junub, setubuh, perubatan. Jadi pemahaman terhadap perbezaan makna daripada kalimah yang diambil daripada Al-Quran, lahirlah ijtihad hukum, itu dipanggil mazannatus shawab. Dia tak qat'i. Jadi kalaulah pemahaman seperti itu daripada ijtihad, lahirnya hukum dalam mazhab, maka ikhtilaf soal biasa. Tidak menimbulkan permusuhan dalam bab apa sekalipun. Itu sebab Imam Fadilatul Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi dia keluarkan kitab Fiqhud Daulah. Dulu tak ada kitab macam ni. Fiqhud Daulah itu membetulkan balik persepsi umat Islam terhadap konteks sebuah negara, bagaimana usaha untuk membangunkan semula negara dan khalifah. Dikarang kitab Fiqhud Daulah supaya orang faham balik. Baca kitab Fiqhud Daulah tu. Tak timbullah kalau faham soal itu, benda ni ijtihad. Fiqh ni ijtihad, politik ni ijtihad. Bila faham soal ijtihad ni, dia berdasarkan mazannatus shawab daripada dalil yang dipahami dengan berbagai-bagai makna, lahirlah pengertian dan hukum yang berbagai makna dalam cabang dan cabang hukum. Tak ada masalah. Kalau tak faham yang ni, kan itu di Kedah tu kan, majlis berselawat, tapi lebay bercakap kita sokong kerajaan kita ni yang menang, kerajaan yang tak sokong apa ni, yang tak mendukung kerajaan ni sebelah sana tu musuh-musuh Allah. Parahlah macam tu. Pakai sorban. Berarti orang tak undi parti dia musuh Allah. Senteng buan. Nah, siapa pakai? Lahir pemusuhan. Oh, musuh. Bayangkan tu. Subhanallah kan. Labai baca kitab kuning ni, bacalah kitab baru ya. Musuh. Nama apa musuh? Tak ada peti temu kita dengan muka dah. Musuh. Sebab perbezaan parti. Kesilapan dia menanamkan doktrin parti itu agama, agama itu ialah parti. Lekeh kan? Kita dah tak ramai, musuh pula ni. Allah Akbar. Ya? Bila terdesak, minta maaf.
dia tersilap. Senang cakap. Yang macam tu. Pentingnya persoalan akidah ni. Yang mengkafirkan keluar daripada agama, keluar daripada millah ni ialah Khawarij ya. Golongan Khawarij zaman Sayyidina Ali tu menganggap orang pelaku dosa besar murtad, keluar. Tak ikut keputusan mazhab dia, keluar. Kan tu payahlah. Yang bermudah-mudah kan. Sedikit takbir. Mau datang kau tak takbir ni. Akidah kau tak mantap. Ini persoalan besar. Soalan tauhid kena jaga. Selagi kalimah tu ada dalam diri dia, jangan tolak orang ini. Ya. Imam Anas bin Malik. Bukan Imam Malik bin Anas. Imam Anas bin Malik. Dia kata kalau kamu dapati 100 ciri-ciri yang ada 99 ciri-ciri yang ada pada saudara kamu dapati dia keluar daripada agama. Ada satu lagi hujah yang kat dia tu, dia ni Muslim. Pegang yang satu, tolak yang 99. Lebih tak baca ke hujah tu. Bukan senang tuan-tuan nak anggap saudara kita musuh. Musuh ni benda ghairul Muslim. Dia bukan orang Islam. Itu musuh. Bahaya kan? Sebab Imam Ghazali sebut had fardu ain dalam persoalan akidah ni jelas betul-betul. Nabi SAW minta ke Allah Ta'ala supaya jangan ada seorang pun umat dia kekal dalam neraka. Allah jawab, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surah Duha tu, surah Syam, surah Duha lah kan. Dengan syarat dia tidak kufur kepada Allah. Senang tuan-tuan ya. Nak anggap orang tak sokong parti kita musuh Allah. Wih. Siapa boleh kau permit back statement je tu. Kan? Nak ambil ilmu kat labai ni tuan, kita tengok labai macam mana kan. Kalau labai kulub tu salah. Paning kepada kita tengok kan. Kata aku salah, dia terpukau dengan sebab orang ramai. Labai ilmu macam ni ke? Dia tengok orang ramai, dah hilang stand, buat statement suka hati. Macam tu kalau baik. Jangan main tuan-tuan ya. Soalan akidah ni. Nabi minta jangan ada umat dia seorang pun kekal. Allah perkenankan. Walaupun buat dosa, masuklah neraka dulu tapi keluar balik. Tak kekal. Allahu akbar. Macam itulah rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh empati kita hukum orang. Oh, kacau kan. Subhanallah. Ini pilih raya ni kan on balik ni ya. Allahu akbar. Kita respect lah. Salute lah dengan orang putih kan. Republican dengan Demokrat. Bahas apa dasar dan program kau 5 tahun akan datang. Bentang. Pengundi dengar. Bentanglah. Professional. Gentleman. Habis pilihan raya selesai. Kita pastikan Ogos ni kerajaan jatuh. Nah. Atas asas apa? Kalau kita nak kata profesional, nampak nak sakit kan? Orang kata kau ni tak pro lah. Kau profesional lah. Dah sudah? Sudah. Tunggu election akan datang. Kena fight. Clear. Itu prinsip demokrasi. Kalau demokrasi pun kau tak faham macam mana nak cerita apa hukum mahkam. Ini berkait dengan persoalan akidah. Kau jagalah elok-elok ni saudara kita kan. Kita berbeza pendapat dan sudut ijtihad ya, bukan sudut yang bersifat prinsip. Ijtihad. Ni memang tadi kata dalam fiqh ni benda ijtihadi, mazannatus shawab. Dalil yang dipahami melalui ijtihad para ulama. Boleh pro, boleh kontra. Siapa nak sokong, boleh sokong. Tapi kalau ada pendapat lain, kita berlapang dada. Kau ada hujah, aku ada hujah. Sila. Tapi tak dapat ni, orang Melayu ni tak dapat pun macam ni kan. Sebab pengikut tidak dididik dengan al-wa'yu.
sedar dengan ilmu. Itu sebab Imam Syuqadawi tahun 80-an lagi, dia dah karang satu kitab As-Sahwatul Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf. Kebangkitan semua Islam. Ada dalam barisan umat Islam ni dua penyakit. Juhud, bainal juhud wa tatarruf. Juhud ni engkar. Apa yang dalam Islam ni dia banyak petikai. Ni tak betul, tak boleh, ni tak sesuai. Banyak petikai. Itu juhud. Yang kedua, tatarruf, ekstrim. Ni dua-dua ni penyakit. Juhud ni dia yakin pada doktrin yang datang daripada luar, pakai. Yang kedua ni tatarruf ekstrim. Ni penyakit. Bacalah sikit kan. Kenapa Imam Yusuf Qaradawi karang kitab tu? Dia nak memperbetulkan balik masar perjalanan umat ni supaya jangan ekstrim. Jangan tolak bulat-bulat mentah-mentah asas yang ada tu yang telah diputuskan oleh para ulama. Bu nampak mu'tadil. Bu nampak wasatiyah. Wasatiyah ni PM dulu pakai kan, silahkan. Wasatiyah ni sederhana. Baik. Ini had-had dipanggil sukatan fardu ain, sama ada dalam tauhid dan dalam fiqh dinyatakan demikian. Supaya kita belajar betul-betul had dan sepadan fardu ain dalam tauhid dan fiqh, khususnya bab tauhid. Oleh kerana itu, dan kalau dibuka pintu ijtihad oleh Allah Subhanahu wa taala atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dielakkan lagi sewaktu-waktu akan ada perbezaan pendapat di antara para mujtahidin. Itu sebab perbezaan pendapat dalam ulama-ulama mujtahid beza. 4 mazhab tu kita tengok banyak perbezaan pendapat dalam cabang-cabang hukum dalam fiqh. Berbeza. Kan? Hatta kita tengok dalam mazhab Syafi'i pun, Imam Syafi'i dengan Imam Muzni pun khilaf. Dalam hukum cabang. Biasa. Siapa yang rasa lapang dada nak ikut Muzni. Siapa yang yakin dengan Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i, ikut Ramli. Tak ada masalah. Jadi senanglah kita nak menguruskan, tak ada lahir sifat ta'assub tadi. Sesungguhnya perbezaan tersebut tidak akan membahayakan agama kita. Jelas. Dalam hal ini untuk menghilangkan kekhawatiran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa sesiapa yang ijtihadnya salah akan mendapat pahala 1. Apalagi yang tepat, ijtihadnya dapat dua pahala. Nabi kata idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Bila seorang ijtihad, mujtahid, dia berijtihad dalam satu-satu hukum betul, tepat dengan hukum Allah, dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Bila dia ijtihad silap, maka dapat 1 pahala. Nama pun ijtihad. Nabi pun beri kelonggaran orang berijtihad hukum ni, silap pun dapat 1 pahala. Nampak fleksibelnya Islam ni duduk syariat tu. Kan tiba-tiba kita masuk dalam parti, kita menghukum orang lain tak betul. Atas asas apa? Nampak tuan-tuan Itu sebab dalam hadis dia peringatkan, wa iza hasrat ahlul husun fas'aluk an tanzilahum ala hukmillah fala tanziluhum ala hukmillah fa innaka la tadri ma hukmullahu fihim walakin anzaluhum ala hukmika wa hukmi ashabik. Nabi beri peringatan dalam soal kita ambil hukum, tanya imam atau mujtahid atau orang yang berautoriti dalam hukum. Nabi beri peringatan bila mengeluarkan hukum yang berdasarkan ijtihad. Nabi kata jangan beritahu hukum Allah dalam bab ni niat. Itu bukan hukum Allah, itu hukum ijtihad kamu. Beritahu ijtihad kami dalam bab ini berdasarkan dalil ialah bagian. Sebab tadi
mujtahid ni kadang-kadang dia betul dapat dua markah, kadang-kadang silap dalam ijtihad dia dapat satu. Prinsipnya bila kamu berijtihad yang kata hukum Allah dalam bab ni bagian, tak boleh. Jelaskan hukum dalam bab ni menurut ijtihad yang ada berdasarkan dalil bagian-bagian. Sanarkan kepada kita yang imam atau mujtahid yang gali hukum tu berpandukan nas yang ada. Tak boleh totally ini hukum Allah. Mana boleh, dia ijtihad. Sampai begitu sekali Nabi ingatkan kita supaya berhati-hati. Sebab kita masih lagi dalam konteks membahaskan fardu ain dalam soal akidah yang melibatkan juga persoalan fiqhiyah, ya. Okey. Sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat juga digalakkan untuk berijtihad. Seperti Muaz bin Jabal telah disuruh oleh Rasulullah berijtihad. Kau menjadi gubernur di Yaman dan jauh dariku, kata Nabi. Oleh kerana itu berijtihadlah apabila tidak mendapati nas dari kitab dan sunnah. Di permulaan Islam, Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Nabi suruh ikut Quran hadis. Kalau tak ada hukum tu dalam Quran, dalam hadis, maka gunakanlah Quran dan hadis tu ijtihad. Hukum yang kamu nilai daripada dalil yang ada. Buat ijtihad. Nabi galakkan. Sebab apa? Persekitaran penduduk di Madinah, tradisi dia, adat dia, persekitaran dia, bi'ah dia, berbeza dengan penduduk Yaman. Jangan pergi jauh lah. Kita orang di Sembilan mau Kelantan ni lah. Orang Kelantan pergi pasar besok pakai kain batik. Kita boleh buat sini sendiri. Semua orang mandang apa kondisi suri tu, wayang putih je. Tapi di Kelantan biasa. Kan? Contohlah, itu sama-sama Melayu tu. Ada tata cara dan budaya hidup perbezaan di beberapa sudut. Ini kaum pula melibatkannya negeri yang jauh. Antara Madinah dengan Yaman tu. Tradisi dan adat orang Yaman berbeza. Nabi kata, kalau kau pergi berdakwah sana, aku hantar sebagai diplomat aku. Tak ada hukum dalam Quran, tak ada hukum dalam hadis, kau macam mana? Nabi suruh dia ijtihad. Kan? Ijtihad di medan. Maksudnya di sudut prinsipnya Nabi menggalakkan. Dalam suasana tertentu, aku jauh, aku tak boleh nak beri petunjuk, aku tak boleh nak beri keputusan, kamu buat ijtihad berdasarkan dalil. Nabi sendiri meletakkan perkara ni dalam usaha dakwah dia. Ketika mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu an sebagai wakil dia di Yaman. Kerana adanya kebenaran berijtihad inilah, maka lahirlah mazhab-mazhab sama ada dalam aliran akidah maupun fiqh. Bagaimanapun berijtihad itu adalah satu kerja yang sangat berat dan tidak sebarang orang alim mampu, melainkan mereka yang telah memenuhi pelbagai persyaratan yang ditentukan oleh syariat. Sebut ijtihad dalam soal-soal yang kita sebut tadi bukan benda mudah. Bukan lebay-lebay selekeh boleh ijtihad, ya. Dia syarat mujtahid ni ketat, ya, betul-betul memiliki prasyarat yang ditetapkan oleh Islam untuk mengeluarkan ijtihad masing-masing. Ketat, ya, kerja dia besar, ya. Itu sebab ada ulama membagikan di sana ada mujtahid ataupun ulama yang berijtihad secara mutlak, dia panggil mujtahid mutlak. Macam Imam Syafi'i, Hanafi, Muhammadi itu mujtahid mutlak. Selepas zaman a'immatul mujtahidin, dia sikit turun ke bawah, dia panggil mujtahid mazhab. Kalau Hanafi, Syafi'i, dia boleh overall semua sekali tu. Bawah pada selepas tu kemampuan dah berkurang, dia mujtahid mazhab. Dia keluarkan hukum ijtihad dia melalui mazhab Syafi'i. Ikutlah. Orang Maliki berijtihad dalam mazhab Maliki. Siapa yang berlapang dada dalil tu pegang. Itu maksud dia. Yang penting dalam soal ijtihad ni bukan persoalan mudah. Beban dia sangat besar dan berat.
hanya dipikul oleh golongan orang-orang yang betul-betul layak saja di kalangan para mujtahid yang memiliki syarat, memenuhi syarat. Pada masa sahabat misalnya didapati mazhab Muaz bin Jabal, ada mazhab Abdullah bin Umar, ada mazhab Abdullah bin Abbas, ada mazhab Abdullah bin Amr bin As, ada mazhab fulan. Banyak mazhab. Sebab masing-masing ada ijtihad masing-masing dalam hukum yang diambil daripada Al-Quran dan hadis yang melibatkan hukum-hukum cabang dalam mazhab dalam fiqhiyah. Mereka berlainan faham tetapi tidak saling mencela. Dengan demikian keadaan umat Islam saat itu sangat utuh, bersatu padu dan harmonis. Soal mazhab dan soal ikhtilaf sudah ada sejak abad pertama. Oleh yang demikian adalah sangat tidak baik sikap suka mencela dan menganggap salah terhadap pendapat yang berlainan mazhab. Hari ini kita nampak segolongan umat Islam dah bermudah-mudahkan. Ini tak boleh, ini bid'ah, ini Rasulullah tak buat. Kita kena ikut Quran, hadis. Ini Rasulullah buat tak ni? Dah maklum dah di tanah air kita ni, Islam ni sumber yang terpakai Quran, hadis, ijma', qiyas. Nak pakai dua ni ya. Ijma' dan qiyas ni tolak. Siapa kita? Apa autoriti kita nak tolak dua hujah ni? Betul lah, dua hujah yang pertama ni, Quran dan hadis ni, dia maksum, terpelihara. Ijma' dan qiyas ni, dia masuk dalam ijtihad. Tetapi disepakati oleh jumhurul ulama' bahawa rujukan asasi dalam menyelesaikan masalah umat Islam ni 4 ni. Yang lain tu ikhtilaf. Yang pertama Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa dia ijma'? Ijma' adalah persepakatan ulama' secara jama'i ataupun sukuti. Seluruh ulama' ataupun sebahagian besar ulama' setuju, maka jadi hukum. Itu ijma' dalam salah satu isu. Hari ini mudahlah tuan-tuan. Hari ini badan ijma' ulama' ni dikendalikan oleh Akademi Fiqh Islami, International Fiqh Islami, International Academy, International Fiqh Akademi Islam di Jeddah. Segala keputusan diputuskan di situ. Dipanggil ijma'. Tak ada masalah lah. Sebab dalam Majma' Fiqh Islami di Jeddah ni, dia beritahu dalam tu apa hukum yang disepakati oleh Majma' Fiqh Islami Al-Alami ni, International Academy Fiqh Islami ni, apa hukum yang telah diputuskan di situ, maka mana-mana mufti di seluruh dunia Islam keluarkan fatwa yang bercanggah dengan fatwa Majma' Fiqh Islami ni, automatically terbatal. Baik tahu tak ada Majma' Fiqh Islami ni Dia ada pertemuan tahunannya di Jeddah. Majma' Fiqh Islami ni kan. Yang knowledge lah. Saya dedahkan ni supaya kita ada ufuk pengetahuan tentang ini. Nampaklah dia timbul soal pendapat yang pelik-pelik ni, kita ada stand. Sepatutnya kita berdiri macam mana kan? Patutnya macam tu. Tak ada unsur kita nak pertikai. Dan nak ikut Quran dan hadis ni, ijma' dan qiyas ni. Dalam sunnah Nabi ni tuan-tuan, ada satu sunnah yang dia orang ni tak bahas. Ni tak ikut sunnah ni, tak ikut sunnah ni. Ada satu sunnah yang dibahas oleh ulama-ulama, dipanggil sunnah at-tark. Satu sunnah dia panggil at-tark yang Nabi tak buat, tapi sunnah. Itu perbahasan dalam usul fiqh. Dibahaskan sunnah at-tark. Apa yang Nabi tak buat? Adakah semua yang Nabi tak buat tu yang anggap bid'ah? Itu persoalan masuk dalam bab inilah. Kena perbahasan. Ni aliran daripada Saudi buat tak boleh pakai. Yang pakai Quran dan hadis. Orang Melayu je Quran tak selesai. Nabi Quran, Nabi hukum daripada Quran dan hadis. Jadi ijma' dan qiyas dipakailah. Supaya harmoni, tak timbul insyiqaq, perbalahan dalam saf umat Islam.
Seterusnya, adapun semua dalil-dalil dalam ilmu tauhid, pokok-pokoknya sudah tercantum dalam Al-Quran. Jadi tak usah lagi kita mencari dalil dari akal kita. Hanya kadang-kadang kita terpaksa menggunakan hukum akal jika berhadapan dengan orang yang belum beriman. Semuanya sudah diterangkan dengan jelas oleh guru-guru dalam kitab-kitab yang disusun oleh mereka tentang usuluddin. Asas dan prinsip-prinsip tauhid ni jelaslah dalam Quran. Perincian dibahas oleh ulama dalam ilmu kalam dan ilmu tauhid itu adalah keterangan lanjutan je. Ya, untuk memperincikan lebih detail, memudahkan pemahaman terhadap tauhid. Contoh tentang sifat 20. Adakah sifat 20 zaman Nabi? Ini soalan bodoh nama ni. Kena baca lah sejarah timbulnya sifat 20 tu macam mana zaman Abu Hasan Asy'ari tu. Zaman tu serangan falsafah merosakkan tauhid. Dia menggunakan kaedah sifat 20 untuk melawan balik pengaruh falsafah dalam Islam. Lawan balik menggunakan kaedah falsafah. Itu sebab bahasa-bahasa tauhid sifat 20 ni dia bahasa falsafah. Allah tu ada, bukti ada Allah Ta'ala baru alam ini. Itu bahasa falsafah tu. Memudahkan pemahaman orang kepada perbahasan ilmu tauhid secara terperinci. Prinsip dalam tauhid, dalam akidah, dalam Quran dah jelas, kan? Surah Quran dalam juzuk yang ke-20, 30, 29, 28 dan separuh daripada juzuk 27 itu ayat-ayat tauhid, itu clear. Itu prinsip ada dalam tu. Dibahaskan melalui dimensi yang berbagai-bagai untuk menjelaskan tauhid tentang alam, tentang penciptaan, tentang makhluk, tentang bumi, tentang angin. Itu metod untuk tauhid dalam juzuk yang kita sebutkan tadi. Itu jelas metod tauhid dalam Al-Quran. Cuma ulama menjelaskan secara detail. Hari ini serangan falsafah dah tak ada. Ya. Seperti mana yang berlaku di zaman Al-Maturidi dan Asy'ariyah. Tetapi tidak menafikan metod ni masih boleh dipakai. Kalau kita nak kata mesti pakai metod Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Saya nak tanya sendiri. Kitab tauhid Asy'ariyah ni apa nama kitabnya sendiri? Ni tanya orang surau ni Tak nak tanya, nak test lah. Apa kitab Asy'ariyah yang kita belajar di sini tentang tauhid? Apa nama kitabnya? Nampak tak tuan-tuan? Cekikia gitu kan? Nak gabung? Tak urah ke kita? Kita Asy'ariyah pun kita tak lantih. Macam mana kita nak obatkan? Kita berakidah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran yang dibawa oleh Asy'ariyah. Di tauhid kita pakai kitab apa? Pernah jawab tu? Tuan, pernah jawab tu? Tak, tauhid kita nak pakai kitab apa? Kita belajar apa kitab kita pakai selama ni? Berdasarkan tauhid Asy'ariyah. Tapi jawab ada. Apa tuan-tuan Kita blur dalam bab tu. Jadi kalau tu tak lantih, tak sahlah tauhid kita. Boleh cakap itu ke? Bang, boleh kau cakap itu? Tak boleh cakap itu dah. Sebab tauhid Asy'ariyah ni satu metod, satu kaedah yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari untuk mempermudahkan manusia mengenal Allah. Quran tu ada. Apa guna Quran turun tu? Bukankah 10 juzuk daripada Quran tu tauhid? Macam mana memaham tauhid melalui Al-Quran? Maksudnya orang tak belajar Asy'ariyah pun tauhid dia dului. Bukti dia, orang England dia belajar tak kitab Asy'ariyah? Belajar tak sebab 20 bang, orang England. Umat Islam England dah, umat Islam British, umat Islam Perancis, di Perancis dekat 6 juta orang Islam. Dia belajar tak orang Islam ni di sana tentang kitab Asy'ariyah ni, bab tauhid, belajar tak? Nah, cokau. Dia nongah pun tak pernah kitab tu. Kalau pakai kaedah tu tak sah tauhid orang Europe ni. Boleh statement tu tak bang?
kena buka lah kita punya minda tu biar terbuka. Quran, selagi Quran ada, selagi itu tauhid akan tertancap kukuh. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Kenapa kau tak perhati kaji analisa tentang kejadian seekor unta? Itu ayat tauhid tu tuan-tuan. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Air yang kamu minum, kau pernah fikir tak air itu? Siapa yang cipta air itu? Macam mana proses air ini berlaku? Kau yang turunkan air daripada langit ke aku? Kata Allah Ta'ala. Itu tauhid itu. Yakin yang ini, insyaAllah selesailah tauhid. Jadi tak ada pertikaian. Tapi nak menafikan totally, zaman Nabi adakah tauhid Asy'ariyah? Itu betul melampau lah. Tak boleh lah, tak ekstrim macam tu. Ini memudahkan jalan tauhid untuk orang selepas zaman yang jauh daripada Nabi SAW. Khususnya di zaman serangan membututuli pahaman falsafah dalam agama. Falsafah ni masuk dalam perbahasan tauhid ni zaman kerajaan Bani Abbasiyah, di zaman Harun al-Rashid. Masuk subjek falsafah ni. Dan mempengaruhi metod mempelajari tauhid. Itu sebab datang Imam Abu Asy'ari itu bahas sifat 20 tu melalui kaedah falsafah. Lahirlah disiplin ilmu kalam. Itu lahirnya sejarah tu. Jangan nafikan, sebab dia tu berperanan menyelamatkan akidah umat Islam. Jadi di sini dia menyatakan apa yang bawa ahli Al-Quran itu adalah dalil yang bersifat asasi dalam soal tauhid dan akidah. Tak ada masalah, ya. Tak ada masalah pertikaian di situ. Ulama-ulama dalam aliran tauhid semua ambil daripada asas prinsip tauhid yang ada dalam Al-Quran. Pendek kata, sebaik saja engkau merasa tidak aman dari kesesatan, tidak tahu, yakni jahil. Kalau kita bimbang dalam bab ni, jahil dalam bab ni, maka wajib menuntut ilmunya. Paling kurang hafal lah sifat 20 tu, Syaturi. Apa tak sifat 20 tu? Kan? Tak hafal sesio. Cucu kita balik bertikai, hafal baik nasyid. Allahu jud kidam baqa. Dia tu, entah tu pun lupa, tak menurih dia tu. Paling kurang lah, ya. Kemudian Asmaul Husna, channel kedua. Itu channel memahami tauhid 99 Asmaullah Al-Husna. Imam Baihaqi buat syarah kitab tentang maksud Asmaullahul Husna. Tengok balik. Itu maksud dia. Kalau kita rasa ragu, tak jelas dalam berkait dengan soal ilmu tauhid ni, rasa tak mantap, belajar. Kan? Itu tauhid asma atau tauhid sifat Allah, asmaullah. Dengan yang ketiga, dengan memahami tauhid af'alullah. Itu kalau kita tak jelas, bukalah kitab, carilah belajar, tak ada masalah kan, untuk memperkokohkan tauhid, pemahaman tauhid kita, Tidak boleh ditinggalkan seperti bila kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah, mana yang wajib dan sebagainya. Hal itu celaka. Maksud dia sia-sialah, bahaya. Oleh kerananya wajib bagi kita menuntut ilmunya. Sebab dalam tauhid tu, sifat 20 tu ada pembagian sifat maknawiyah, sifat salbiyah kan. Itu merujuk kepada Allah saja tu, cuma dipecah-pecahkan sifat tu untuk lebih spesifik, nampak jelas keistimewaan Allahu Ahad. Jelas. Ya. Dan untung sekali bahawa ilmu tauhid itu mudah, tidak susah seperti mana ilmu fardu kifayah. Kerana itu tidak dibenarkan orang untuk meninggalkan belajar ilmu tauhid. Konsepnya mudah ya. Nabi panggil seorang badui. Kau percaya kepada Allah? Amantu billah, amantu. Aku beriman. Aina Allah? Allah kat mana? Allah fawq fis sama. Allah di langit. Maknanya Allah kan duduk kat Johor lah. Nabi kita sedar tak? Betul. Kau pegang ni, insya-Allah kau mati selamat masuk syurga. Sesuai lah dengan
Orang Badui ni zaman tu yang Nabi tanya tu, yang duduk ke rumah tu atas bukit tu apa nama? Duduk datuk tu. Tu standard kan? Kat biku tadi tu lah. Badui yang Nabi tanya tu standard Kau percaya ke Allah Ta'ala? Percaya. Amantu billah. Allah mana? Duduk kat mana? Duduk kat langit. Betul lah tu. Sesuai dengan akal dia. Kalau macam curi, tanya dia, jawab macam tu, kena sekeh. Orang pencen jawab macam tu, mana Allah Ta'ala atas? Weh, selekeh tu. Maksudnya, jawablah profesional sikit, berdasarkan pengajian. Allah tu kita nak qana dia dengan zat dia, dengan sifat dia, dengan asma' dia, dengan af'al dia, dengan rububiyah dia, dengan uluhiyah dia. Apa itu cerakinkan? Zatullah ni apa? Hatta kat mana kita boleh tahu zatullah? Apa itu sifatullah? Sifat Allah ni pembagi dia macam mana? Bolehlah pecahkan sikit-sikit kan. Kalau zakat Syamsuri nak pakai jawapan Al-Quran tengku, Allah ada kat langit, tersihur. Terlalu baik selekeh nama tu. Kan? Sukung kuang ni dia boleh syarahlah sikit-sikit untuk memantapkan tauhid dia. Jadi memahami kaedah yang Nabi ajar tu, tauhid ni mudah tu sebab Quran ajak kita merenung tentang kebesaran Allah Ta'ala. Cerita pasal air yang kamu minum. Air yang kamu minum. Afara'aitumun nara allati turun a-antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Allah Ta'ala kata, tarik perhatian manusia. Orang primitif buat api tu daripada tali, dia gesek kat kayu, buah habuk lama-lama terbakar. Allah nak tanya kita, ada api ke dalam pokok tu? Explore sikit lah. Dan siapa yang mencipta pokok tu, yang boleh mengeluarkan api tu, kau dan, kata Allah Ta'ala. Pasrahlah kita. Dalam kayu tu ada api. Macam mana boleh keluar api? Ada asbab dia, pakai tali, gesek. Nampak tak? Kata Allah Ta'ala kan? Allahu Akbar. Itu ayat tauhid. Terpancar dalam hati kita kekuasaan Allah menciptakan alam ini. Itu baru kayu, baru air. Penciptaan yang lain, Allah sebut penciptaan manusia daripada situs mani, daripada, jadi itu seketul daging, seketul darah dan seterusnya. Itu lagi kronik. Lagi complicated. Untuk mengajak manusia mengasah otak berfikir, mencari dalil tentang wujudnya Allah dan kebesaran Allah. Ini tauhid. Fardu ain. Paling kurang lebih lah sosak kita fardu ain. Bila kita sujud tu terasa lah tuan-tuan ya. Adanya Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala ni bukan dapat kita buktikan dengan akal. Adanya Allah Ta'ala ni dibuktikan oleh hati, dapat rasa. Dia panggil zauq. Dapat rasa. Tak apa guna kita sujud tu. Tak apa guna kita angkat tangan. Allahumma ya Allah. Apa guna kita angkat tangan? Kita yakin, kita rasa ada dia. Dia dengar dengan sifat sama dia. Yakin, dapat rasa. Rasa dia panggil zauq. Man zaqa arafa. Siapa dapat rasa ni, dia tahu. Rasa dan tahu ni dua benda yang berbeza. Orang Jawa dia masak daging tu, apa namanya? Satu lagi tu. Apa? Ungkep ni sama orang mana dah masak macam gondang. Sama tak rasa ungkep dengan gondang sendiri? Yang tanya Jawa. Orang mana sama lebih kurang? Ungkep ni nampak macam gondang gondang cilapi. Orang mana lah? Tapi bila rasa, macam rasa ni. Itu kan gondang terus, itu ungkep kata orang Jawa kan. Orang mana sama. Siapa biasa makan gondang, dia dapat beza, dia dapat tahu ini bukan gondang, ini ungkep. Man zaqa arafa. Siapa rasa dia tahu. Siapa tahu, man arafa qad igtarafa. Siapa boleh tahu, dia rasa dia tahu. Siapa yang tahu dan rasa, dia boleh pegang. Maksud pegang tu bukan setakat cerita lah.
ungkap ni cara buat rendang ni cara buat suri ya. Profesional lah. Man zaqa arafa, man arafa qad iqtarafa. Siapa rasa dia tahu, siapa tahu dia boleh pegang. Boleh bahaslah. Kan? Sekilo daging kadang buat ungkup berapa kati lado. Contohlah. Sendiri. Rendang sekilo daging berapa banyak lado. Santan kunyit kan? Sendiri. Buat rendang buah kisik tak? Buah kan? Ungkup buah tak? Tak ada. Itu beza dia. Kan? Ni rasa-rasa rendang ini tak buah kisik ni. Boleh rendang tak buah kisik, tapi rendang buah kisik lain rasa. Rasa orang biasa masak. Ini tak buah apa ni? Tak buah kisik ni. Sebab apa? Dia rasa, dia tahu, dia pegang. Dia tauhid ni macam tu. Ilmu ni macam tu. Tak boleh kelentong lah. Maksud tu kan. Kita dengan Allah tuan-tuan, deal hari-hari. Takkan tak rasa? Sosio. Kan? Paling kurang, kata orang tua-tua, torang larih. Tahu torang larih? Ni bahasa Huni 9. Bang, torang larih apa dia bang? Torang larih nampak orang daripada jauh, nampak gaya macam suri, tapi macam Cikgu Lan nampak Itu torang larih tu. Antara Cikgu Lan dengan suri. Itu torang larih. Kalau surgah tu, siapa sebenarnya ni? Entah. Dia kan, tak pasti. Lapik torang larih tu pun kan. Tu kan. Ilmu dia lah. Yang kita nak banding tadi. Man zaqa arafa, man arafa qad iqtarafa. Dalam tauhid ni macam tu. Perlu kepada penjelasan suluhan ilmu dalam aspek ketuhanan Allah yang 6 tadi. Apa dia? Zat dia, asma' dia, sifat dia, af'al dia, rububiyah dan uluhiyah. Fardu ain. Itu maksud dia. Itu had fardu ain yang kita kena belajar. Kan? Kita dah pencen ni sendiri sebut nak belajar macam ni kan. Teman tu ye selera kan. Kita ni ada pacar paling ayu ni kena belajar. Allahu akbar kan. Waste my time lah. Tapi kalau sukatan tu tak sampai, kena belajarlah. Itu maksud dia kan. Ini penting. Ini berkait persoalan ilmu dan ma'rifah mesti sekurang-kurangnya memenuhi syarat fardu ain. Sebelum kita nak cerita tajuk-tajuk berikutnya lebih heavy dalam perbahasan kitab ini kan, insya-Allah. Adapun fardu ain dapat dipelajari dari ilmu sir. Kita akan sambung ya. Ini perbahasan seterusnya berkait persoalan ilmu fardu ain yang dipelajari daripada ilmu sir, yakni ilmu tasawuf. Apa maksud sir dalam tasawuf? Istilah sir ni jamak dia plural dia asrar, rahsia. Istilah ni hanya ada dalam ilmu tasawuf ya. Apa maksud yang dikenaki fardu ain dalam ilmu sir dalam tasawuf? Kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ini 7 InsyaAllah kita tutup sekirah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr.